Dah. Okey. So coronavirus ni dah lama ada Wabak coronavirus baharu mampu menyebabkan radang paru-paru yang boleh mengakibatkan kematian. Ini kerana mutasi pada virus baharu itu menyasarkan sel organ paru-paru sebagai tempat membiak dan secara tidak langsung membunuh sel dalam organ berkenaan. Ia mengakibatkan komplikasi lebih teruk sehingga boleh menyebabkan kematian. Kod genetik coronavirus baharu itu hampir sama dengan kod sindrom pernafasan akut teruk SARS coronavirus pada 2002. Wabak itu dipercayai menjangkiti individu lain menerusi air titisan mulut ketika bersin atau batuk yang dilepaskan pesakit di sekelilingnya, iaitu dalam jarak kurang 2 meter. So coronavirus ni dah lama ada Coronavirus ni macam influenza, macam virus-virus lain memang dah lama wujud. Tapi selama ni dia hanya menyebabkan penyakit-penyakit yang biasa, demam sesama biasa. Okay? Cuma kita isu mengenai coronavirus ni hangat bermula pada tahun 2002 bila wujudnya penyakit SARS. Okay? So saya nak highlightkan coronavirus ni kebanyakannya dekat haiwan. Okay? Sebab tu manusia tak interested sangat sebelum tu nak tahu pasal coronavirus, sebab dia tak buat kacau dekat manusia. Kalau dia buat penyakit dekat manusia pun hanya demam sesama aja. Until 2002 bila SARS datang, baru saintis, baru doktor, baru masyarakat umum kenal pasal coronavirus. Sampai 2012 MERS-CoV pula. Okay? So another coronavirus yang bermutasi menyebabkan kematian. Okay? Lagilah rancak orang buat research pasal coronavirus. Okay? Mula-mula SARS, lepas tu MERS-CoV. Sampai sekarang MERS-CoV masih ada lagi sebab jangkitan tu masih berlaku pada unta, pada kelawar. Susah nak bunuh semua. Okay? So MERS-CoV still ada lagi tapi tak banyak sangat. So senyap sampai sekarang 2020 dan kita dengar pasal Wuhan coronavirus pada Disember tahun lepas. Okay, so apa yang berlaku? Wuhan coronavirus ni pun macam SARS, macam MERS, diorang tak menyebabkan kumpulan tiga ni lah. SARS, MERS, Wuhan coronavirus tak menyebabkan demam sesama, tapi dia menyebabkan radang paru-paru. Okay? So kita dah boleh bayangkan sekarang ni coronavirus satu kumpulan besar dekat haiwan. Kita tak kisah pun haiwan sakit, macam manusia tak adalah ni sangat. Kumpulan kedua demam sesama, itu pun kita tak kisah sebab tak ada kematian. Okay? Sampai 2002 ada SARS, MERS, Wuhan. Okay? SARS, MERS, Wuhan ni kita panggil highly pathogenic punya coronavirus lah. So kita ada animal, kita ada biasa punya cold, flu, illness yang biasa, dan kita ada highly pathogenic. Highly pathogenic maksudnya bila dia datang kat manusia, dia akan menyebabkan komplikasi. Bukan sekadar demam sesama, tetapi dalam kes ketiga-tiga ni apa yang menyebabkan kematian? Radang paru-paru. Okay? So apa yang menariknya dengan Wuhan coronavirus ni, so virus-virus ni tak kisahlah dengue ke, HIV ke, hepatitis ke atau coronavirus, dalam badan kita dia ada tempat yang dia suka. Okay? Bukan dia suka pergi ke semua badan. Okay? So contohnya dalam animal coronavirus, dia tak ada kunci untuk manusia punya sel, sebab tu dia tak datang kat kita. Okay? Dalam coronavirus yang biasa-biasa, dia ada kita panggil reseptor lah. Dia ada kunci dia untuk tekak aja. So dia tak boleh pergi tempat lain, sebab tu kita hanya demam sesama biasa. Tapi SARS, MERS dengan Wuhan ni, dia punya kunci tu dekat paru-paru. Maksudnya bila dia masuk dalam badan kita, dia akan pergi paru-paru, sebab situ saja dia punya pintu masuk. Kiranya dia punya gate lah. Gate dia bukan kat atas, gate dia bukan kat hidung, gate dekat paru-paru. Sebab tu dia menyebabkan kematian. Okay? Satu, sebab tak ada ubat. Nombor dua, paru-paru kita ni kalau berair, basically dia berair lah. Orang especially kalau yang sudah lemah imun badan ke apa ke, memang susah nak bernafas macam tu. Sebab tu komplikasi kematian berlaku lah daripada komplikasi paru-paru, kesukaran bernafas. So apa yang kita tahu, ketiga-tiga coronavirus yang mutasi ni memang dia menyebabkan penyakit yang teruk sebab dia masuk ke paru-paru. Okay, so apa yang kita nak faham tentang Wuhan pun dia macam SARS. Okay? Dia masuk ke paru-paru dan menyebabkan radang paru-paru. Sebab dia virus yang baru, sebab tu tak ada manusia pun yang ada imun badan terhadap Wuhan ni.
Okay, so bila orang Wuhan, especially penduduk di Wuhan kena, sebab tu semua dapat penyakit. At least yang kita nampak lah, semua akan ada komplikasi, semua akan ada symptoms, menandakan memang kita tak pernah expose dengan virus-virus macam ni. Okay? So itu yang menarik mengenai coronavirus ni. So coronavirus jangkitan melalui air bersin, air daripada mulut kita lah. Maksudnya kalau kita ada coronavirus yang biasa tu, demam sesama tu, okay, kalau kita batuk atau bersin, kita akan pass kat orang. Tapi hanya demam sesama. Okay? Tapi kalau SARS, MERS dan Wuhan ni, of course melalui droplet juga. Tapi masa yang saya cakap, dia daripada air mulut kita tu, bersin atau batuk, pass dekat orang sebelah. Okay? Dia malangnya dia bukan pergi dekat tekak aja, dia masuk ke paru-paru. Okay? So cara jangkitan dia selalunya apa yang kita nampak melalui episod SARS dengan MERS, orang yang menjaga atau healthcare workers, doktor, nurse, orang yang menjaga pasien tu, itu yang selalu kena. Maksudnya bukan orang public. Okay, maksudnya nak mengatakan kalau kita jalan-jalan, kita ada coronavirus, kita ada Wuhan coronavirus, kita batuk, orang tu ada 10 meter kat sana, tak kena. So jarak dia dalam kurang 1 meter ke? Jaraknya selalu kita bayangkan dalam kurang 2 meter. Dalam 2 meter radius tu, sebab 2 meter tu kenapa kita bayangkan orang bersin boleh sampai 2 meter. Okay? Dia bukan airborne. Airborne maksudnya kita bersin, dia tak jatuh, dia melayang. Kalau dia airborne bahaya. Maksudnya lagi senanglah jangkit. Kita duduk 1 kilometer pun angin kencang dapat penyakit tu. Tapi so far kita tahu dia droplet. Droplet ni maksudnya air titisan mulut lah. Bersin atau batuk, so paling jauh pun boleh pergi 2 meter. Itu pun so far apa yang kita nampak bukan akan terus kena. Maksudnya dia kena batuk banyak kali, depan kita, dia jaga kita, duduk basuh bersih badan. So macam tu baru kita nampak yang senang kena. Maksudnya healthcare workers atau ahli family. Itu yang kita nampak so far daripada apa yang diorang describe until today berkenaan kes-kes dekat Wuhan ni. Maksudnya orang yang terdekat. Okay? Tapi cara jangkitan melalui itulah, batuk dan bersin. Okey, yang menariknya berbeza dengan Wuhan coronavirus dengan MERS atau SARS. Okey, apa persamaannya lah? Persamaannya semua akan demam, semua akan dapat sesak nafas. Dia hanya bukan kurang sesama atau sakit tekak. Mereka demam berpanjangan, masuk hari kita nampak hari ke-7, hari ke-8, radang paru-paru, sesak nafas, susah nafas. Apa yang membezakan simptom-simptom yang lain daripada Wuhan dengan yang sebelum ni, MERS atau SARS ni, Wuhan ni jarang dapat sakit perut atau cerit-berit. Okay? MERS atau SARS ada memang kebanyakannya dapat sakit perut dan cerit-berit. So apa yang kita nampak dengan Wuhan coronavirus ni, kebanyakan pesakit datang dengan paru-paru pun simptom. Okay? So far kita tak nampak lagi masalah pergi ke otak, neurological punya ni, stroke ke, sawan ke. So far kita tak nampak lagi pergi ke jantung atau tempat lain lah. Memang target dia ke paru-paru. Okay, so far paling penting supportive treatment. Okay, maksudnya bila mereka datang dengan susah nafas, kita bagi oksigen. Mereka datang dengan kurang air sebab muntah atau sebagainya, kita bagi air tu, kita bagi supportive treatment lah. Itu memang wajib. Mana-mana pesakit yang ada situ ni kita support. Sebab nak mengatakan virus ni virus baru. Even waktu coronavirus yang biasa-biasa ni pun tak ada ubat. Tak ada ubat special macam Tamiflu untuk influenza, antibiotik untuk bakteria. Tapi coronavirus ni tak ada ubat khas untuk coronavirus. Satu, sebab kita tak beria nak mencari. Sebab sebelum ni hanya demam sesama, tak ada dapat komplikasi. So tak ada saintis nak buat research. Bila dapat SARS tu menggelabah sekejap tapi dapat di-contain, so research stop. Okay? Vaksin pun stop. Naik MERS, tak ada lagi dapat cari ubat, okay, sampai corona ni, Wuhan corona ni. Tapi bezanya Wuhan corona dengan beza ni, pesakit lagi ramai dengan Wuhan corona. Sampai hari ni 20,000 orang. So dekat negara China, mainly dekat Wuhan tu, ada dah pengkaji-pengkaji dah try bagi certain ubat antivirus. Okay, nak mengatakan kita tak tahu mana satu ubat yang paling sesuai. Sebab tu diorang tengah buat trial. Okay, maksudnya ada bagi ubat A, ubat B, ubat C. Okay, tapi theoretically ketiga-tiga ubat ni boleh tackle coronavirus ni lah. Tapi nak mengatakan tiada lagi mana-mana ubat yang betul-betul sahih untuk
bunuh coronavirus tu. Once ada ubat untuk bunuh coronavirus, itu kita panggil cure lah. Maksudnya dia dapat je demam, tahu corona, bagi ubat tu, insya-Allah tak dapat turun ke paru-paru. Okay? Tapi so far tak dapat lagi.